I try, I will record this because I tak sempat nak buat recording yang Loom tu. Okay, I dah start recording. I will share je. Share. Dah lah, pergi mandi lah senyap. Dah. Mak tak boleh nak fokus ni nangis. Okay. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya continue? Saya mula. Ada soalan tak? Dengar tak? Ada. Ada. Tanya. Tak ada. Boleh saya. Untuk test ni ada 3 bab. Test 2, multiple choice. Saya letak dah dekat tu untuk dia ada chapter 13, 14 dan 15 kan? Yang ini sebab dia 3 bab, jadi saya dari segi ratio, yang first tu, yang test 1 tu hanya saya ambil 10% saja. Yang ini adalah 20% multiple choice. Dekat paparan, dekat kelip tu pun saya cakap. Jadi untuk topik yang 13, financial futures market tu, futures contract tu, 15 soalan. Yang 14, 20 soalan. Topik 14, options market, ada 20 soalan MCQ dan true false. Tapi kalau you baca slide betul-betul, bolehkah kalau untuk for those tak ada beli textbook, saya rasa okey. Baca slide pun okey lah kalau dia tu. Jadi saya highly recommend, highly suggested that you print out lah copy, hard copy. Kalau soft copy susah nak tengok. Slide tu print, kalau nak jimat 6 pages pun tak apa, satu page tu 6 slide. Kemudian yang topik swap markets ada 15. Jadi 15, 20, 15 dia punya portion dia. Total soalan 50, jadi satu markah nanti saya convert lah, tapi dia punya total adalah 20%. Okey. Yang ini dan saya ada highlight yang benda-benda penting. Sebab tu saya record untuk kelas ni. Cuma yang topik yang 13 tu terlepas. Kalau sempat nanti kita pergi back balik pada topik 13. Jadi harap semua dapat hadir lah sebab saya tak ulang dah. Okey. Yang ini pasal options. Option market. So dia ada cerita background tu penting. Cuma satu saya nak maklum, calculation memang saya tak untuk khusus ni saya tak highlight sebab dia pada reading punya part tak ada calculation. Walaupun subjek derivative market memang heavily calculation actually. Dia dalam derivative ni biasanya student finance tak suka ambil. Kalau yang major finance tak suka ambil sebab dia susah. Saya pun dah lama tak ni dan saya tak pasti kalau lecturer lain ajar tak, biasanya orang akan cuba try to escape atau diminimumkan. Sebab dia memang agak susah sikit, especially on calculation. Tapi I nak you try to understand lah. Sebab ini adalah parts of the markets derivative dan komponen dalam derivative adalah futures, options and swaps. Dia punya produk dia, instrumen dia ataupun tu dia lah dekat derivative markets. Okay, you kena tahu juga. Walaupun you accounting, mana tahu you terlibat bekerja dekat benda ni lah. Ramai-ramai kan, mana tahu ada yang tersangkut dekat sini. Dia terlibat dalam macam kewangan lah walaupun dia background accounting. Dan ramai sebenarnya orang accounting pun kadang-kadang dia background accounting. Saya dah jumpa sekarang ni dah jadi programmer. Ataupun buat sistem whatever. Jadi itu satu benda yang tak pelik lah. Alright. Yang ini dia punya outline.
Jadi saya tak cover lah outline ni macam ni sebab tapi tujuan dia untuk yang ini lebih pada background, reason, kemudian tujuan dia untuk speculation, untuk hedging. Sama je untuk derivative market dengan juga. Dan dia ada yang relatekan dengan stock index dan options futures. Maknanya dia gabung option dengan futures market yang chapter 13 tu. Yang ini globalization. Okey. Saya ada mungkin saya ada posting balik dekat Telegram sebab saya sempat tengok sekejap tadi slide, so saya ada letak color untuk you focus. Maknanya bila saya letak color tu meaning dia yang saya punya fokus tu yang ada dengan test lah. Jadi dia lebih pada yang ini untuk overview what is option lah. So dia ada two options, dia ada S kan kat sini kan. Saya nampak tak kalau you tak nampak atau apa? Saya jadi gini. You maklum tau. Saya kadang duk cakap ada kelas subjek apa entah. Saya dah cakap lama. Lepas tu dia dah setengah jam. Senyap je student. Lepas tu dia cakap slide yang saya share tu saya dah conteng, dia orang tak nampak pun lah. Kadang saya tak tahu. You kena Nampak proaktif sikit lah. Kan? Nampak. Options. Okay. Options ni maksudnya nama benda tu option. You tak boleh translate pun. Kalau kita translate Melayu dia jadi option gitu. OPSYEN, option. Rasanya lah nama khas. Dia ada macam translate terma pelaburan, terma kewangan. Dia ada call. Yang ini penting you ingat sebab dekat soalan ni soalan MCQ ada. Call option dengan put option. Sebab option ni 20 soalan. Dia paling banyak dan dia punya slide paling panjang dan dia macam saya pun sebab benda ni dah lama saya pun macam ingat-ingat lupa kan. Dia banyak term-term yang you kena tu balik, recall balik. Jadi bila last minute lah kabut agak semalam saya pulun untuk masukkan soalan lepas tu untuk fikirkan assignment tu. Sebab kalau sempat saya nak cakap pasal tugasan group. Sebab saya dah masukkan juga tugasan group. Buat minimum tugasan group. Pastikan benda tu short and sweet. Okey. Berhenti tugasan group. Okey. Call ni the right. Hak. Dia bukan, you ada hak tapi you bukan obligation but not obligation. Sebab soalan objektif nanti kadang-kadang dia mengelirukan melalui the right to buy. Buy or purchase. Kalau call tu, you buatlah formula you sendiri. Maknanya call option maknanya the right to buy. Hak untuk beli. Underlying financial instrument. Financial instrument at the exercise price. Ataupun dipanggil istilah teknikal dia strike price, exercise. Yang dia nak beli tu harga exercise tu within specified period of time. Dan tempoh tu lah. Kalau call option tu apa? So, kalau soalan tu tanya, call option right to buy or right to purchase. Ingat tu. Jadi, you dah take note. Sebab saya rasa test tu saya bagi masa lama juga. Saya rasa 2 jam setengah. Masa buka hari Sabtu 6 pagi hingga ke hari Ahad 6 pagi esokkannya. Jadi, you ada ample time to study dalam this week. Jadi lepas tu you fokus untuk siapkan tugasan group. Tugasan group tu kena ada lah, buat simple catchy je. Nanti saya bagi tahu. Lepas tu apa maksud in the money untuk call option? Dia ada in the money, at the money, out of money. Ni market price, harga financial instrument tu stock ke apa ke kan, saham bond ke, dia punya strike lebih besar. Kalau at the money equals, kalau out of money less. Market price versus exercise price. Lepas tu untuk put option is the right to sell. Sell ataupun kadang dia panggil right.
Kadang term-term ni lah saya tak lama dah ni sebab saya more to corporate finance and governance, finance economics. So yang ini dah, dan saya tak berapa minat sangat lah benda ni, jadi macam tak berapa ni lah. Tapi benda ni kalau you study, baca, study tekun boleh insyaAllah. Tapi saya bagi tahu awal, fokus untuk test sebab dia punya markah tinggi lah. Kan? Ni 20%. Make sure you sedialah. Dan sama juga dia ada in the money, at the money, out of money. Okay? Setakat ni okay? Kita nak compare options dengan future. Tadi jenis option ada dua, call dengan put. Kalau option ni dia ada exercise price, you jumpa. Macam exercise ni you nak jual atau beli dia lah. Lepas tu you premium, dia ada premium. So you go back to definition. Saya tak balik untuk futures, must be paid in addition to the price of the financial instrument. You kena bayar premium. Itu beza dia yang pertama. Yang kedua, kalau you beli option untuk tujuan lindung nilai, hedging atau speculate you punya saham atau apa, you beli saham tapi you nak takut harga tu you jangka harga akan naik atau turun, tu tujuan. Jadi you masuk lagi pasaran option, pasaran derivatif, you beli options. Tujuan untuk you nilai you punya harga saham tu. Orang main tu lah. Cuma isunya halal haram lah. Jadi dia itu je. Tapi option dekat Malaysia ni tak tahu setara mana dia punya. Ni lah. Nanti dia ada swap pula. Jadi you kena print lah slide. Kalau ikut saya as yang prepare soalan malam tadi, kalau saya baca slide dah sufficient untuk saya score. Tapi kena baca betul-betul, kena highlight. Boleh tak? Untuk saya jawab dengan betul. Cuma kadang takut you terlepas pandang dia punya term-term tu. Tolong mak buat kopi lagi bagus sebab dia duduk menangis. Kan dah besar. Dah 1 jam awak menangis. Aduh. Dia duduk kat tepi sebelah menangis. Tak? Aduh. Okay. Premium must be paid in the price of financial instrument. The owner ni kalau you to let the option expire tanpa you exercise dia. Exercise you sama ada you jual atau you belilah. You biar je dia expire. Ini ciri-ciri dia. Jadi you kena tahulah. Kalau soalan tu kan dia kata requires a premium above beyond the price, maknanya dia boleh jadi options tu, put options tu, dia boleh jadi call and put. Kalau ada respectively ke, maksudnya dia refer pada dua benda. Okay. Saya kena cakap slow sikit, saya lupa, saya kat rumah. Sebab Uniza ada banyak cases positif. Jadi 2 hari ni, semalam dan hari ni, semua orang tidak dibenarkan masuk kampus. Biasanya saya suka kat kelas, dekat office, dia lebih fokus. Kat rumah ni, sebab budak-budak pun PDPR. Hari ni PDPR gangguan. Serangan cyber. Banyak cikgu tak boleh hantar ni. Cyber attack dari Israel. Agak ada orang duduk-duduk banyak masalah. Ada orang tanya kelas. Rasanya kelas kita tak ada masalah. Alhamdulillah lah. Okey. Ini beza antara option dengan futures. You boleh samput. At least saya tahu ada orang dekat online ni. Sebab husband saya pun ada kelas juga. Saya cakap kuat. Tak tu dia dekat bilik. Jauh. Tapi dengar juga. Tak sedar cakap kuat. Okey. Doktor, Apa dia? saya tak faham yang doktor cakap option tu boleh jadi call ataupun put yang ada. Kalau soalan tu, saya nak bagi tahu tips soalan. Katakan soalan tu dia cakap macam respectively, kalau dia sebut macam option, macam dia nak, maksudnya jawapan pilihan A, B, C, D tu, dia bukannya satu saja. Maknanya dia boleh jadi call option and put option. Kalau dekat soalan tu ada respectively, maksudnya dia boleh jadi dua lah.
dia akan refer pada dua benda. Maknanya katakan dia katakan kalau premium ni harga tu mesti atas ke bawah? Siapa yang tanya tadi? Nabila. Nabila, saya tak berapa dengar, macam sayut je. Suara saya dengar jelas. Jelas. Premium tu maksudnya harga tu beyond daripada harga, kalau diskaun ke below par. Premium tu maksudnya, contohnya saya tanya Nabila, a call or put option, saya bagi pilihan lah, requires a premium above and beyond the price. Kalau Nabila nak jawab yang mana? Jawapannya? Sebab syarat untuk option dia mesti ada, you kena bayar harga premium. Ini ada kena premium. You nak jawab call option ke, put option ke, ataupun you nak jawab call option and put option? Yang call option and put option. Yes. Mungkin cara saya terangkan, maksudnya bila you refer pada options, dia refer pada kedua-dua ni. Maknanya dua-dua tu you kena kalau you nak kalau you call you as you the right to buy or purchase kan. Put ni the right to sell. Dua-dua you kena bayar harga premium. Maknanya harga premium tu above lah. Above or beyond ke more ke daripada harga yang untuk katakan stok tu harga yang sepatutnya you kena bayar premium RM5 ke extra lah. Kan? Kalau diskaun tu you dapat less. Maksudnya. Boleh kan? Dan biasanya Okay. kalau respectively tu dia letak tu kalau tu ada pilihan lah. Okay. Ini pasaran yang ni di dekat US, dekat Malaysia kita adalah derivatif ni, tapi kita tak sebesar US atau yang negara maju lah. Kita trade dekat exchange ni lah, dia punya pasaran dia, kita derivatif dia ada. Lepas tu dia dari segi option clearing house, kita ada. Cuma saya tak pernah terlibat, jadi saya tak boleh nak terang dengan baik lah. Dia bagus kalau benda-benda ni kita jemput orang, sebab macam benda tu berubah. Saya mungkin 20 tahun lepas, mungkin saya tapi bila zaman berubah, dia punya cara dia trade, dia memang sangat mempengaruhi lah kalau finance benda gini. Kita ada Security Action Committee sama je. Kita pun ada SEC, SC kita, Security Action and Commercial yang regulator lah. Sekarang ni maksudnya stock options ni maknanya you di underlying you beli stock, jadi you nak lindung you punya stock tu, you beli juga option dekat pasar lain, dekat satu pasaran lain. Dia dah jadi satu ni lah. Ni jenis-jenis types of order dekat option ni. Dia you untuk transaksi option ni you ada market order ataupun limit order. Nanti kita tengoklah apa market order, limit order. Lepas tu dia punya transaksi dia, kadang dia punya transaction dia dipanggil orders. You order, dia panggil orders. Dia punya terma dia. Market order, limit order untuk transaksi option ni. Kalau stock dia panggil order lah. Proses transaksi options tu. Dan juga sekarang ni dia maknanya transaksi tu jual beli dia lah. Secara market atau limit ataupun online. Elektronik lah. Elektronik. Kemudian biasanya option ni diguna untuk hedging, untuk reduce pendedahan terhadap risiko. Katakan you beli saham, jadi untuk risiko harga tu jatuh, jadi you beli masuk pasaran options. Dan tapi dia boleh juga digunakan bagi tujuan spekulatif. Okey, ini contohnya ada tempoh tamat dia tadi kan. Call option, put option ni nanti tengok ni ada pilihan lah. Yang ni tak ni sangat.
So yang ini tapi sebab saya tak keluar. Yang ini penting. Maknanya setiap financial institutions tu dia guna options tu, dia masuk option markets tu, dia beli options tu untuk tujuan apa? Kalau commercial bank, commercial bank dia offer juga tapi dekat US, tapi rasanya kita tak ada. Saving institution, saving kalau apa bank ke saving institution bermaksud yang thrift institution. Apa dia bukan bank tapi dia institusi yang mengambil EPF. duit lah untuk simpanan tu. Dia ada melibatkan interest rate sebab dia ambil duit, dia deposit from depositors dan duit tu akan dia laburkan. Ni dia punya dia gunakan option tu untuk tujuan apa. Kalau 2H, kebanyakan dia adalah 2H lah dia conclude tu. Ni macam untuk yang pension fund ni, kalau kita EPF, KWSP tu dia untuk macam duit EPF tu kan banyak kan, dia tak bulan ambil ni, lepas tu dia buat pelaburan, so dia masuk dekat stock option. Tujuan dia untuk hedging. Insurance company pun dia ambil apa, dia collect apa bayaran daripada contributor tu setiap bulan, so dia invest ke dekat stock market kan, dia buat pelaburan dia. Ini faktor determinants, maknanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya letak color lah. Tadi letak color banyak pun tak boleh jadi makin pening. Sebab yang ini yang penting lah. Sebab yang ini penting ni. Sebab soalan dia banyak. Maknanya kalau harga mempengaruhi untuk premium. Peletakan harga premium berapa ringgit? RM5 ke? RM10 ke? RM20 ke? RM4 ke? RM2 ke? Apakah faktor penentu call option? Untuk call. Nanti ada put pula. Jadi you kena ingatlah. Apakah faktor yang mempengaruhinya? Ialah dari segi harga pasaran untuk instrumen kewangan itulah. Volatility, risiko turun naik harga saham tu dan juga pengaruh tempoh masa. Jadi call option ni hak you untuk beli tu yang mempengaruhi sebab you nak beli kalau call option tu kalau you ada call option you apa you ada pula macam nak cakap, kalau you call option tu you diberi you are granted pemilik tu diberi hak to purchase a specific financial instrument for a specific price within a specific period of time. Right to buy or right to purchase. Jadi yang mempengaruhi ialah harga pasaran. Kalau higher the existing, katakan harga market price tu, sekejap ada call. Saya mute sekejap. Saya mute sekejap Okey, mana tadi?
Untuk call option ni, bayaran premium dia, the higher the existing underlying financial relative to the exercise price, the higher the call, maknanya kalau harga market price versus exercise price tu lebih tinggi, market price maknanya lebih tinggi, lebih daripada exercise, you nak exercise ni, you nak ni apa, you nak exercise, you nak order, nak tu dia, nak transaction dia kan. Jadi you kena bayar premium yang lebih tinggi. Lepas tu kalau volatility ni maksudnya turun naik harga dia tu, dia macam tak stable. Kalau you orang tu volatile, kalau stok tu volatile, maknanya kalau ada berlaku apa-apa benda, dia akan mudah dipengaruhi. Dia macam harga dia tinggi hari ni, tapi esok dia boleh tak jatuh menjunam. Dia tak stable. Ada stok, maknanya ada faktor external atau internal factor yang boleh mempengaruhi. Maknanya dia tak volatile lah. Ada orang kan dia macam mood dia baik, tiba-tiba dia boleh berubah 360 darjah. Orang tu dia volatile. Ada orang dia macam dia punya daya kawalan kendiri dia sangat baik. Dia sangat stable lah. Maknanya ada pengaruh sikit pun dia tak berubah sangat. Itu maksud volatility lah kalau kita ni. Maknanya kalau harga tu boleh turun naik dengan proses turun naik tu, kalau kita tengok kan macam saya tunjuk macam tu kan, dia boleh naik. Kalau yang less volatility dia sikit gitu. Kan? Ini boleh naik, boleh turun. Data flying stock, kalau you ni the higher call option premium. Untuk call option dia harga dia lebih tinggi. Yang lain kita assume constant lah. Lepas tu pengaruh tempoh masa. Kalau call option tu yang kita nak beli tu apa, dia bukan macam saham tau, dia macam the right hak. Kalau you ada call option, you ada hak untuk beli, tapi sebenarnya tak wajib pun untuk beli. You boleh je tak beli, tapi you diberi hak untuk beli sahaja. The higher the call premium. Ini yang hubungan antara market price, stock volatility, pengaruh market price, stock volatility dengan tempoh ke atas penentuan harga premium call option. Ini contohnya you boleh nak premium. Untuk contoh KSR stock ni, kan dia makin meningkat kan, daripada 130 kepada 150. Dia makin meningkat kalau you tengok. Dan dia punya premium dia market macam rendah ni kan. Dia reverse. Harga premium dari RM11 kepada RM1.80. Yang ini dia menaik lah. Harga dia turun, yang ini menaik. Ni exercise price, yang ini premium. Okay. Doktor, Ya. yang ni saya tak faham. Sebab dia cakap yang the higher market price kan. Tapi dia pun cakap the higher call option price. Yang ni. Yang Tak, tu sebab macam ni you sebenarnya you ada tu the underlying funder, you beli, you order, you apa, you belilah, beli, you ada, you terlibat ke, you subscribe ke, nak panggil apalah tambah. Call option tu because you ada invest dekat stock market. Jadi underlying financial instrument. Untuk tujuan dia untuk sama ada kebanyakannya untuk lindung nilai you punya pelaburan saham tu dalam stok ataupun financial instrument. Nanti kita tengok tu, nanti saya go through tu. You punya soalan apa dia? Aduh. Dan saya tak faham kenapa dia macam bila tengok yang contoh dia 14.3 tu dia macam salah. Dia kan di sini cakap dua-dua naik kan. Dekat yang cakap explanation tadi. Dia cakap dua-dua naik. Exercise price ni maksudnya harga you nak kalau call option maksudnya apa? Price and call option. Harga you nak exercise untuk beli. Call maksudnya buy,
purchase kan. Exercise tu lah maksudnya you exercise this thing. You exercise untuk beli. Tapi tak boleh jual. Bila you ada call option. Kalau you nak beli tu, you beli dengan harga 150, premium dia kalau you nak beli ni, the right to buy or purchase. Bla 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 ada belakang tu lagi. You kena relate kan. Dia tak, kalau you macam saham tu, the right untuk jual atau beli kan. You ada hak, you nak beli ke jual. Kalau you ada owner of call option tu, you owner of call option, you ada hak untuk beli sahaja. Tapi you boleh je tak buat, you ada hak. Tapi kalau you tak nak beli, nak simpan sampai expired, tak ada isu pun, tak ada penalty. Okay. Ini dia sambungan lah. Yang ini tadi untuk call, ini untuk put dan premium dia. Maknanya harga exercise untuk put. Exercise maknanya put dia untuk put sama juga put option sama juga sell. Selling lah. Untuk sell ataupun right. Untuk right. Dia dipengaruhi oleh harga pasaran, volatility saham dan tempoh tu. Lepas tu yang nak nampak ni you kena kalau you nak exercise untuk jual, you kena jual dengan premium yang lebih rendah untuk option you. Sekarang ni you are the owner of put option. Kalau sekarang ni market price dengan exercise price ni harga dia, market price katakan lebih tinggi berbanding dengan harga you nak jual tu. Jadi you kena letak premium yang lebih rendah. Sebab tu premium yang lebih rendah banding tu lah. Mungkin premium sekarang RM5. Mungkin you dia akan makin menurun lah. Dia tak ada yang sepatutnya you plan nak ni. Dan juga pengaruh stock volatility dan tempoh masa. Dia tu. Nanti kita pergi sekejap lagi. Ada market maker duduk sini. Market maker. Market order, market maker. Kena faham term dulu. Market maker, nanti kot jumpa market maker. Tak ingat dah. Okay. Ini ni right. Ini contohnya untuk put exercise price, exercise untuk sell, untuk put option, dia punya premium dia. Ini premium dia makin tinggi kan. Ni maknanya makin tinggi lah. Dan you dapati yang ini pun makin tinggi. Macam mana ni? Macam mana jadi macam ni? Tak ngerti pula saya. Nampak 2 slide ke? Aduh. Dah tak nampak 2 slide. Screen. Show. Macam mana nak pergi pada slide macam biasa tu and slide show. Okay. Okay. Yang ini dia reverse dengan call option. Yang tadi kalau exercise
exercise kalau call tadi exercise dia menaik kan. Dia makin ni kan. Yang ini premium dia makin menaik juga. Naiklah maksudnya. Kalau 150 you punya you nak put apa? You nak jual 150 premium you kena jual sebab dia sekali exercise dengan premium ni dia sekali. Dia macam package. Itu ciri-ciri dia kena you kena kalau you nak tu you kena bayar atau bayar beli atau bayar untuk premium tu. Harga satu hal dan dia ada premium sekali. Premium harga jual dengan harga belilah untuk setiap option tu. How option price can be used to derive stock volatility? Oh, yang ini dia ada ni sebenarnya Black-Scholes option pricing theory. Tak apalah yang ni tak payah ni sangat. Cuma some investor access specific stock risk by using option pricing. Dia maknanya dia nak ukur risiko stok ni dia relatekan peletakan harga saham dengan option ni. Dan dia guna formula ni dia ada teori dia Black-Scholes apa nama orang yang cipta tu option option pricing ni. Formula dia macam ada satu formula untuk estimate ataupun untuk anggarkan untuk kira tapi anggar je lah untuk estimate the stock berapa volatility dia, berapa kadar risiko dia volatile. Biasa kan you belajar risiko kan guna standard deviation implied mana kita nak anticipate benda yang in the future risiko masa akan datang, benda yang tak tahu you nak predict. Kita nak jangka risiko sebab jadi kita tak tahu. Kalau kita beli saham, kalau kita terlibat dalam jadi kita guna untuk lindung nilai. Untuk reducekan risiko kita. Jadi kalau harga saham tu jatuh, kita jangka jatuh. Kalau harga saham satu, kalau kita nak beli satu stok tapi kita macam takut harga tu jatuh, kita beli call option ke put option? Okey, saya nak seorang respon lah untuk melihat hubungan ni lah. Okey, saya bacakan kat sini. The longer the time to maturity. Okey, sebab kita ada dua. Slide ni, slide 11 untuk call, slide 14 untuk put. Okey. Okey, saya untuk call dulu. The longer the time to maturity, dia apa? Okey, dia jawapan dia higher or lower je. Call option premium. And disebabkan dari segi premium makin tinggi. Sekarang ni kalau semakin lama tempoh time to maturity untuk call option tu, the longer the time to maturity, the higher the call option premium. the higher. The higher. Betul ke? Kalau put option, higher ke lower? Put option. Lower. Kalau put option lower. Put option lower. Lower ke? Saya bulatkan apa? Maksudnya, apa yang jawab tadi? Bijak you. Maksudnya both are higher lah. Yes, doktor. Higher, Higher doktor. juga. Kira dua-dua higher. Yes. Maksudnya nanti kalau soalan, nanti saya akan terbalikkan dari situ. Maknanya kesan ke atas premium untuk call option, premium untuk put option. Kalau dia punya
pemboleh ubah dia adalah time to maturity. Kalau pemboleh ubah dia adalah stock volatility, apa kesan dia? Pemboleh ubah tu maknanya dia boleh volatile, makin volatile atau kurang volatile, kesan dia ke atas premium call option, premium put option. Boleh bezakan tak? So dia ada 3 determinants ni. Pemboleh ubah lah. Market price sama ada higher, lower. Kalau tadi saya kata the longer, kalau tempoh masa dia lebih panjang atau lebih pendek lah. Boleh kan? Betul. Boleh doktor? Cuma you dapat benda tu lah. Maknanya dia ada satu variable iaitu market price. Determinants tu yang memberi kesan ke atas call ataupun put option premium. Saya banyak testing dari segi tu. Janganlah, mak tengah kelas ni. Yes. Okay. Dan yang ini tak ni lah, maksudnya kalau volatility ni kalau you nak kira, yang ini dia lebih pada sebab yang ini dia punya yang ini saya balik pada slide 17 ni, option pricing formula ni dia ada formula untuk kira standard deviation guna option pricing punya equation. Macam you buat CAPM, capital asset pricing model kan dia ada formula kan, antara option dengan peletakan harga tu. Tapi kita tak go for that lah. Maksudnya, dan kita kira standard deviation ni untuk kira risk kan. You belajar masa risk and return. Ada chapter dekat financial management dulu. So ini yang changes perubahan dia yang mempengaruhi premium. Sebab you kena, dia ada exercise price. Exercise price tu sama bergantung pada call or put, dan premium tu, harga premium tu dipengaruhi oleh ekonomi, kondisi ekonomi dan pasaran juga. Sebab ni dia bagi dia punya sequence ataupun kronologi. Maksudnya kalau traders dekat options tu, dia kena monitor. Pertama, kalau peringkat makro, you kena tengok economics indicator, stock market, forex, yang mana external punya faktor lah, yang berkaitan ekonomi, yang memberi kesan pada ekonomi, stock market, forex exchange tu yang memberi kesan yang ekonomi. Dan kesan ekonomi dipengaruhi oleh faktor lain juga. Dia macam kesan rangkaian kan, sebab ikon akan mempengaruhi cash flow syarikat. Seterusnya akan mempengaruhi expected jakaan stock valuation, the price of stock. Dan seterusnya mempengaruhi stock option premium. Kalau katakan you ada stock options, you beli stock dan you premiums untuk lindung nilai stock you ada tu. Okey, macam mana option ni berperanan untuk hedging lah. Itu yang penting sebenarnya. Tujuan you terlibat dalam you as a option trader, sama ada you beli as a owner of call or put tu adalah untuk hedging sebenarnya. Selain spekulatif pun ada kebanyakan lah. Sama ada you ni institution yang seperti dinyatakan dalam tables tadi lah. Saving institution ke, pension fund ke, insurance ke, whatever lah. Ataupun you as a individual, as a hedger. Sebab you duit banyak kan. Contohnya. Ini dia punya, kalau you teliti betul-betul sebenarnya, you boleh nampak benda yang you belajar at a broader picture. Required stock return, you belajar finance market dipengaruhi oleh ini CAPM punya model, market risk premium. Yang inilah sebenarnya dia boleh tunjukkan dalam bentuk equation atau formula. Tapi option ni, ini dipengaruhi oleh exercise price, stock price, atau stock price ni adalah market price lah. Ni time, dia ada 3 faktor lah yang tadi kita belajar, iaitu market price, ni volatility, yang gini time, tempoh masa tu kan. Tadi time, ada 3 determinant factor tu yang mempengaruhi premium, stock option premium, sama ada call ataupun put. Dia macam you nak ubahkan minda you, sebab kita macam saya pun dah duduk mikir lah kan, macam dia agak lain sikit sebab dia guna tu the underlying financial instrument. Itu apa maksud underlying tu? Sebab you nak you actually underlying financial instrument, katakan you beli saham, financial instrument macam ni, bond pun financial instrument kan.
Jadi you beli saham, kata stok ni, you nak lindung nilai supaya you, kalau you rugi, you tak rugi 100%, partially, sebahagian je you rugi. Sebab you boleh offset dengan premium tu. Dalam keadaan rugi, apa tindakan you buat? You nak call ke nak put? Dia ada yang later ni. Soalan dia, kalau you study slide, kalau saya letak diri saya dalam posisi student, saya semalam masa saya testing lah, kalau saya baca slide, masa saya tu yang lambat sikit buat soalan, maknanya insya-Allah boleh jawab lah. Sekejap ya. Okay, minta maaf lah, ada gangguan. Saya suka kat office, kat rumah saya ada seorang anak. Aduh, dia tu sikit. Okey. Yang ini kan yang kita belajar determinants ni. Boleh faham tak? InsyaAllah untuk jawab MCQ okey. Sebab tak pergi depth pun. In depth lah maksud saya. Saya risau, saya nak you boleh macam ramai student, saya kalau boleh nak semua student score. At least boleh jawab lah. Okey, speculate. Dia walaupun dia gunakan untuk hedging, untuk mengurangkan risiko. Hedging maknanya you dah risk, you nak kurangkan pendedahan terhadap risiko interest rate, risiko apalah ni. Tapi ada juga orang guna options ni untuk speculate. Macam benda lah kan ada jual, sepatutnya benda ni dijual untuk ni, tapi orang guna je untuk kegunaan lain. Tapi commonly lah, mostly orang guna untuk tu. Call option can be used to speculate the expectation of increase in the price of underlying stock. Put option, you nampak tak yang saya colour merah tu? Nampak tak? Nampak tak? Yang ini, nanti kalau you ada masa you pergi ke call, speculate harga dalam underlying stock. Yang ini maknanya stock option lah ni. The underlying asset is stock. Jadi call option, kalau untuk kita jangkakan harga tu, kita nak beli tu, kita jangka harga saham X tu, XYZ tu akan naik. Jadi you kena guna call option. The right tu apa? Call apa? The right tu apa, Ashraf? Yang lain saya tak berapa ingat nama. Maaf, bukannya favor Ashraf. Saya tak ada bagi extra mark pun ke Ashraf. Maknanya call option the right tu apa tu? Purchase. To buy, to purchase. Maknanya dalam keadaan ni, kalau you guna put, you salah strategi lah. Kalau you jangka harga, benda ni benda yang tak berlaku. Dia macam ilmu khasyaf lah. You guna segala macam teori kewangan. Finance ni is about price sebenarnya. You nak predict benda akan datang. Tapi dekat financial market. Sebenarnya belajar finance tu je saya duk fikir-fikir kan. Sepanjang hidup macam, actually you nak buat prediction. Tapi guna, kalau pergi kat invest stock ni, you bagi pas semuanya you nak, sebab because you want to make money. You nak no return kan. Itu je isunya. Semua benda in the future. Kalau expect, sebab the expectation, you expect, you jangka je. Tapi jangkaan tak semestinya betul. Kita jangka orang nak bom kan dekat Gaza tu kan. Dia jangka. Tapi betul ke? Kita jangkaan kan. Kadang guna propaganda ke kan. Begitulah. Call option can be used to speculate. Lepas tu kalau put option, kalau you jangka harga you beli saham tu, alamak, you jangka harga stok tu akan jadi, you kena guna put option untuk speculate ni. The right to sell or to write. Okay, dia tunjukkan ni. Ni, you nampak dia punya exercise ni bias. Bias, seller's perspective. Kan? Maknanya you boleh kurangkan risiko kerugian di sini. Kalau you harga ni, jangka harga, kalau yang ni buy ni, you harga naik kan? You guna. Jadi you punya risiko ni.
Kalau you buat ni makin kalau you guna salah strategi makin itulah you punya kerugian tu kan. Ni you boleh tengoklah, boleh study. Ni sales buyer. Saya rasa boleh kot. Ini dalam keadaan option 1, 2, 3 ni maknanya different lah. Untuk option nama XYZ pun boleh. Option 1, option A, B, C. Mana dia letak merah, dia letak biru, dia letak green kan. Jadi untuk satu dia punya exercise call satu, harga beli dia, purchase dia ialah dengan premium dia 10. Yang ni tengok kan makin kurang kan. Harga dia 115. Jadi dalam keadaan ni buyer's perspective because you adalah call option. Potential untuk gain or losses sebab you guna sebagai hedging atau risk manage atau speculate ni. You tak tahu lagi. You nak lindung nilai sebab tu dia lebih baik guna untuk lindung nilai. Kalau speculate dia meningkatkan risiko sebenarnya. Ini dalam keadaan yang berbeza. Untuk option 1 harga yang berbeza lah ni. Dia bagi tu kan. Ni untuk put option. Put option. Put option dia macam ni kan. Jadi bila tu dia akan untuk hedging dia sesuai untuk hedging. You bila you jual dia, you boleh reduce dia. Tak adalah dia punya kerugian tu lagi teruk lah. Okay, speculate with stock option. Okay, ini risiko berlebihan daripada speculation. Kalau ada employees dekat company ni yang ataupun staff yang ataupun company punya ni, firms should closely monitor the trading of derivative contracts. Dia kena ikut guidelines lah. Bila berlaku accessory, dia risiko untuk loss atau bankrupt tu very high lah. So dari segi reporting kena mungkin kena separate kan daripada untuk aktiviti ni lah. Kalau tak dia akan ni. Kalau tak dia boleh manipulate, dia boleh concern trading losses guna benda lain. Jadi reporting ni kena separate kan untuk kalau you guna transaksi, maknanya kalau you just stock, betul ada guna stock options, kena buat lain-lain lah laporan dia. Kalau ada margin cost pun daripada call option, keuntungan apa, dari segi derivative punya ni, kena hati-hatilah, maknanya there should be potential loss as well. Tu ya. Covered call what is dan pertama sebelum hedging with covered call option, apa covered call option? Mungkin ditanya juga. Covered call option dia banyak terms. Apa covered call option sini? Covered call option is an option, call options on a stock that can be used to hedge. Maksudnya you call ni the right to covered call option. Call option on a stock can be used to hedge a call option as can be used to hedge option. Covered call option ni different lah. Kalau covered call option ni maksudnya the sale of a call option dia tak ada definisi kat sini. Macam mana tak ada?
Apa call option ni maksudnya? Sekejap. Dia jual the sale of a call option on a covered call stock. Selling already covered call option. A position ni tindakan lah in that stock. When the stock declines in value, kalau harga dia jatuh, the premium received from sell. Oh, ni covered ni macam you nak cover bila you cover call option, dia macam satu tindakan you buat hedging menggunakan covered call option. Maknanya yang ini saya tambah dekat teks ada kot. Katakan covered you jual balik yang the sale of call option. Katakan you ada call option, you beli call option tu kan. Call option tu the right to buy saja on a stock that you dah ada, you jual. Itu namanya covered call option. Call option on a stock can be used to hedge a position in that stock. Dia patutnya kena bagi what is covered call option. Dia merujuk kepada apa covered call option. Dia tinggal. When the stock declines in value, dia menurun je kan daripada pada 80 sen pada apa, the premium received from selling the call. Jadi bila you jual, you punya call option tu, hak untuk you beli tu, you boleh cover partially offset dia punya losses tu. Kalau increase pula, dia punya the call will be exercised and the stock will be sold to the purchaser of the call option. Saya pun macam agak-agak macam faham tak gitu je. Ni tak ada sangat ni. Risk return through from covered call writing. Without covered call writing, with dengan without. Option ni paling tu sikit. Hedging with put option. Bila masa, sebab ni ada soalan ni, saya ingat saya ni. Hedging with put option. Put option are used to hedge when portfolio manager, kalau itu, are concerned about temporary decline. Tapi harga temporary, tapi you jangka harga ni akan pick up balik in stock value. Jadi you guna are used. Put option are used. Kadang kita boleh hedging with long term equity anticipation. Ni option, dia ada option lain. Okay. Ini ada satu jenis option lagi kalau dia ada tempoh expire, dia lebih lama. 2 hingga 3 tahun daripada dia punya listing. Itulah nama dia long term equity anticipation. Ni adalah options that have longer terms to expiration. Last capital ni yang market capitalization dia besar lah untuk company yang besar. Dia lebih ni lah sebab untuk longer period. Ada term. Options are also traded on ETF, exchange traded fund and stock indexes. Stock indexes options, right to trade, provides the right, hak lah, ada ni lah, to trade a specific, kalau you beli index lah, tadi stock option, ni stock index option. Dia ada, you beli index kan.
Kalau you call options on stock index, allow the right to purchase. Dia samalah. Put option on stock index, allow to sell the index. Option on index are become untuk speculate in general movement or in the stock market. Sebab index kan. Okay, yang ini diguna ni apa? You hedging with stock index option. Financial institution or firms commonly use ETF exchange trade sebab dia ada satu market exchange traded fund, dia ada produk dia, tapi saya or index to hedge untuk against market or sector condition that would adversely affect. Adversely ni dia opposite affect their asset portfolio or cash flow. Untuk degree of protection long term stock index option guna ni. Okay, using Astagfirullahaladzim, boleh tak dia? Okay, ambil balik. Recent year. Just the conception has been applied to futures option. Sekarang ni, maknanya sekarang ni dia ada konsep option, dia combine, dia panggil futures option. Tadi stock options kan, dia ada futures option pula. Dia macam inovasi dalam produk. Sorry ada gangguan sekejap. Minta maaf. Uish. Okay, dia ada futures. An option on particular yang ini macam options ni dia gabung dengan futures contract. Lepas tu dia create options on futures. Options. Kalau baca you kena duduk termenung sekejap. Macam future contract dia panggil futures options lah. Jadi stock options kan. Maksud futures option ni yang saya merah ni maksud dia term tu. Future option is satu option, an option on a particular futures contract. This is owner yang ada owner of future options tu the right but not an obligation to purchase or sell that futures contract. Okay. Nanti dia boleh jadi futures call option ataupun futures put option lah. Maknanya purchase or sell, depends lah. Dan options are available on stock index futures. Ini kalau stock index futures pula.
Dia ada index, tadi stock index futures. Tengok saya. Options are also available on interest rate futures such as treasury notes or treasury bond futures. Okay, sikit lagi options are speculators. Kalau you speculate with options on futures, tadi option on futures dia panggil futures options tu. Ni futures options tu maksudnya who anticipate a change in interest rate should also expect a change in bond price. Okay. Yang ini jadi spekulator yang menjangkakan perubahan dalam kadar faedah ini akan melibatkan harga bond. Speculation dibuat tu based on expected decline in interest rate. Ini dia akan purchase call option dalam treasury bond futures. Kalau dia expect, dia anticipate jangka increase in interest rate, speculator tu bila jangka interest rate tu increase ni dia akan purchase put option untuk treasury bond futures. Ni untuk futures options tu. Yang tadi speculate dan yang ini hedging. Hedging biasanya digunakan oleh company atau financial institution lah. Biasanya dia hedging dia bond or mortgage, hutang dia debt with options or interest rate futures contract. Ini dah untuk offset dia. Ini untuk interest rate futures, yang ni stock index futures. Okay, yang ni nak last lah, dia ada 4 slide lagi. Sebab dia ada coverage. Sebab dia ada term dekat soalan tu bila currency call options. Yang ini ada ni. Yang ini masuk ni. Ada soalan MCQ. 2 soalan apa. Dan satu lagi, currency call option provides currency. Untuk currency tadi dia untuk ni dia banyak option ni. Dia maknanya dia underlying financial instrument tu banyak. Stock, bond, tadi futures, contract ni provide the right to purchase in specific currency. Tapi dalam keadaan mana? Yang ni yang pentingnya yang dalam soalan kan. Speculator purchase call options on consider that they expect the strengthen against dollar. Katakan Malaysian ringgit dia lebih mengukuh berbanding dollar. So dia akan beli call option, currency call option. Kalau currency put option, when speculator dia purchase currency put option ni, when they expect katakan Malaysian ringgit dia melemah, weaken against the dollar. Untuk buyer ni dia ada seller lah kan. Dia melibatkan dua pihak lah bila dah kontrak kan normal tu. Selagi dia tak ada dekat slide ni, market maker. Saya baru pasang market maker. Dia punya terma ni market maker. Market maker ni siapa ya? Oh, yang beli dengan orang jual, doktor.
Market maker. Tadi market order kan? Ada dekat teks ni. Sekejap. Market maker. Sekejap. Ada sedua tak ada. Dan saya cari dekat teks. Kalau Google boleh dekat textbook ada, tapi dekat slide dia tak letak. Oh, yang ini ialah market makers ni. Dia macam yang boleh execute. Dia nak macam dua pihak dia. Kan dia antara penjual dan pembeli kan. Transaksi ni yang dikendaki oleh kalau for dia untuk apa buyer and seller of the auctions tu. Dia panggil market maker. Dia boleh execute the transaction desired by investors and trade stock options for their own account. You cari ya dekat textbook. Ada. Right. Okay. Nanti soalan tu dia bercampur 3 topik ni. Dia jadi susah tak rasa? Dia ada true false True false tu you kena jawab, you tak boleh 2 times, you kena sekali je. Okey doktor. Soalan dia, contoh soalan true false kan? You baca juga dekat summary ni. Ni ada benda-benda yang saya highlight. Saya bagi stock options can be used by speculators to benefit from their expectations and by financial institutions or firms to reduce the risk. True or false? Stock options, option dari segi stock options mana tu dia punya transaction dia, tak kira call atau put option, can be used by speculators to benefit from expectations. Maksudnya dia nak buat duit lah. And by financial institution atau company or firms to reduce their risk, to hedge. Is it Boleh tak? true or false? True. True, okay. Satu lagi saya nak testing, tak semestinya keluar ni. The writer or seller of a put option is obligated. Kalau ada perkataan obligated tu maksudnya dia ada tendency untuk true or false. Dia sebenarnya yang menentukan true or false, you kena cari keywords dia. Sebab tu saya highlight yang ni. Okey, contoh lagi soalan dia macam tadi yang first slide tu. Bukan first slide, yang awal slide tu. Slide yang awal-awal. Ni. In the money. At the money. Out of money. Kadang dia bagi satu statement. Untuk call option, you kena pasti dia tu. A call option is said. Okay, call option is said to be at the money. Okay, at the money. When the market price of the underlying security. Underlying security dia boleh jadi yang tadi. Apa-apa security tu maksud dia tadi, sebab tu yang kedian-kedian tadi dia banyak types tu kan, dia jadi macam pening kan. Okay, saya ulang balik. A call option is said to be at the money when the market price of the underlying security exceeds. At the money exceeds the exercise price. True or false? False. Gitu je. Dia macam diploma level pun ada. Cuma sebab nak faham konteks tu. Okay, habis dah. Okay, kita pergi pada swap pula. So, saya stop sharing. Tapi I'm still recording.
Sekejap saya nak ini. Dengar lagi saya kan? Dengar. Dengar lagi doktor. Untuk option ni dia ada 20 soalan. Tu yang banyak sikit. Yang lain macam swap ni macam saya rasa ringan sikit. InsyaAllah lah. Tujuan saya buat test ni bukan suruh you tak boleh jawab. Memang intentionnya sebab topik ni dia memang tough. Saya pun dulu masa student tak score pun subjek ni. Tapi dia sebab kalau major finance dia calculation, dia pergi yang model-model tu memang pening. Memang itulah yang kalau yang ini dia kira soalan tak. Kalau yang finance sebab apa kalau you punya degree in finance kan memang itulah macam you accounting lah. Sekarang Ya, ni betul. okay, saya pergi terus what is swap lah. Swap ni macam you swap. Dia nak dia tak ada istilah swap. Kalau you cakap dengan orang you swap. Kita swap nak tukar tempat ke. You kena tahu definisi. An interest rate swap is an arrangement whereby one party exchange yang dia punya keyword dia exchange tu. One set of interest payments for another. Sebab dia ada which of the following statement is incorrect, not correct. Which of the following statements are true. So dia ada A, B, C, D. You kena cari satu-satu lah. The provision interest rate swap. Yang ini yang penting you pergi pada definisi terma ni. Arrangement dia ada exchange. Maksudnya contohnya savings institution ataupun institusi banks ke apa dia involve or engage in interest rate swaps basically to reduce interest rate risk. Kan? Dia untuk mengurangkan risiko, dia terlibat dalam swap markets. Kalau bank tu nak involve, dia punya top management decide. Yang ni. Saya dah merahkan. Okay. Yang saya highlight ni yang you kena baca lah. Example of swap arrangement ni, arrangement or agreement ialah fixed rate to floating rate payment. Mana interest rate tu daripada fixed rate, you for float rate. Mana asalnya fixed rate dia 11%, lepas tu you exchange tukar kepada float rate untuk sekian punya treasury bill untuk dalam masa beberapa tahun. You tukar. Based on ni, exchange one set of interest payment for another. Okay. Biasanya dia tak ada buat dia over OTC. Dia secara maya lah. Over the counter dia tak ada organized exchange untuk swap ni. Tapi dia ada pasaran contracts dia tu lah. Bila digunakan, bila berlaku fluctuations ataupun volatility dia turun naik dalam interest rate tu sangat besar lah. Mana daripada 2% dia boleh naik kepada 30%. Masa tahun 80-an dulu, saya ingat lagi. Berlaku krisis Mexico, ada negara kan, interest rate. Dia banyak krisis, interest rate tu krisis. Kalau berlaku macam tu, biasanya dia digunakan lah. So digunakan swap untuk hedging ni apabila terlibat dalam interest rate dia punya ni lah sensitif untuk long term fixed rate funding. Kalau dia ada funding yang long term dan exposure pada interest rate risk, ni dia punya asas kepada swap. Okay. Ya, ini dia nak mudahkan financing lah. Bukanlah memudahkan untuk memberi tu. Kalau di issue bond dia combine, maknanya dia ada bond punya rate, lepas tu dia ada swap, dia offer package tu, you nak ambil ke tak.
Jadi kalau you ambil corporate borrowers may be able to borrow at a more attractive interest rate when using floating rate debt. Daripada fixed, you tukar rate yang float. Fixed to float when using fixed debt rate. Dia buat arrangement tu dia ni. Dia ada limitation dia. First, you kena cari you nak swap tu, you nak ni yang sesuai. Lepas tu term untuk interest rate tu yang bersesuaian lah. Pada kadar berapa. Satu lagi risiko untuk pihak tu dia default on payment. Tadi untuk hedging, untuk speculating, when the swap is supposed rather than for and swap will not offset by gains for any operation. Dia tak boleh offset. Basically yang inilah. Yang ni saya tunjukkan. Lepas tu ada satu term tu dia panggil yang ini yang kalau tu plain vanilla swaps. Dia punya term. Ada kot nanti dalam ni. Soalan swap ni saya rasa agak direct. Nanti yang ni. Yang banyak soalan dekat swap, dia ada 15 question, dia lebih pada types. Jadi you kena ingat lah, plain vanilla swaps tu maksud dia apa? Fixed rate payments are periodically exchanged for floating rate payment. Itu maksud dia plain vanilla. Kalau diisi tempat kosong, fixed payment are periodically exchanged for floating payment, refer to pada mana fixed for floating swap. Swap ni kan. Dia secara berkat ditukar, exchange for float rate. Kalau forward swap, pertama. Yang kedua forward swap, melibatkan forward. Forward ni hadapan kan, future time. So useful financial interest rate sometime in the future. Dia ada nama forward swaps. Lepas tu dia ada callable swap. Callable ni fixed payment the right term to terminate. So prior sebelum maturity dia. Prior to its maturity. So dia tak payah bayar exchange future interest payment if it's higher. To avoid dia tak payah ni. Lepas tu putable, yang keempat putable swap and to terminate the swap. Ni untuk fixed payment, hak the right to terminate. Ni untuk floating rate kalau putable. Kalau callable untuk fixed rate, fixed payment, fixed rate. Portable swap allow the institution to terminate the swap in the event that interest rate rise. To terminate, dia exercise terminate ni apabila interest rate meningkat. Yang ini saya tambah ada dekat textbook, dekat slide. Yang ini kita exercise masa interest rate fall. Ni fall. Yang ini rise. Ni ada rise. Yang ini dia cakap. Kalau yang saya highlight ni yang penting lah. Dia nampak benda ni kalau kita tunjuk secara ni teknikal. Sebenarnya ini yang bentuk. Yang ini lebih pada ni. Nombor berapa dah types ni? 5. Extendable. Confident allow the fixed for floating. Nak swap fixed for floating ni extend the swap period. Dia panggil extendable swaps. So extendable swap reflect price float for extendability future. Yang 6 ni zero coupon for floating. Zero coupon fixed rate payer makes ni untuk makes the same at the maturity and the floating rate payer makes throughout sepanjang. Yang ini dekat maturity. Apa maksud zero coupon for floating swaps? Untuk nombor berapa dah? 6, 7. Rate cap swap. Involve the exchange of fixed rate payment floating rate that are cap. Cap ni apa CAPPED. Exhibit 15.1 saya tak dah tengok betul exhibit. Lepas tu equity swap. Involve the exchange of interest payment for payment links to the degree of change in the stock index. Kalau dia tulis bond index, definitely false lah. Salah lah. Kalau ada true false kan.
Tak semestinya masa saya bagi tahu lah mana benda-benda macam ni you kena be careful. Takkan beri benda yang salah. Tax advantage swap. 9. Macam-macam jenis untuk tax purpose. Basis risk. Yang ni keluar ke tak basis sebab banyak. Swap ni banyak tapi tak semua soalan keluar. Yang belakang-belakang tak keluar. Betul banyak lah tu. Dah banyak dah. Saya rasa sampai sini kot. Yang belakang-belakang ni tak. Forward swap sini. Credit risk sebab dia banyak. Sovereign risk tak. Jadi you stop sini lah. Sampai basis risk. Sebab dia banyak risk of interest rate swap pula. Risk types of risk. Tak ada. Boleh berhenti situ dah. Ingat dah berhenti kat mana tadi? Maksudnya berhenti dekat risk lah. Type of Types. Sampai types of interest rate swap je. Boleh? At least you tahu swap tu macam ni kerja macam mana okey lah. Jadi 15 soalan je. Okey, situ je. Okay. Lepas tu sebab soalannya okey, saya recap sebab saya ada nota kat depan saya ni. Saya nak buka slide pun untuk chapter 13. Chapter 13 ada 15 soalan. Pertama you kena tahulah chapter 13 tajuk dia apa? 3.5 dah. future market. Financial futures market. Untuk financial futures market ni you kena tahulah what is financial futures market. Is a standardized agreement or contract to deliver or receive lah specified amount, ada amount, specified financial instrument at a specified price and date. Sebab dia melibatkan financial futures market. Specified financial instrument lah. Tapi dia MCQ dengan true false, okay. So dia ada terms macam kalau dekat slide tu dia ada hedgers, who is hedger, what is hedgers, who, day traders. Lagi apa? Position traders. Dia tu apa? Kalau hedger tu dia untuk reduce the risk exposure to the movement of interest rate or stock price lah. Then lepas tu ada financial leverage. Apa lagi yang kita dah belajar tadi? Cross hedging. What is cross hedging? Saya tak ingat dah yang financial dia ada cross hedging, dia ada currency futures. Kita belajar last kali tu dia ada systemic risk. Systemic ni maknanya kesan spread, adverse effect tu dia meluas lah. Banyak company, financial institution or financial markets. Kalau currency futures, sebab ni currency futures ni digunakan untuk hedges untuk apa? Kena tengok slides lah saya ni sebab dia tengok urutan.
Nak tengok dekat slide financial futures market tak? Kita dah cover itu. Boleh kan? Boleh Doktor. Futures ni pun tak mudah juga ni. Dia macam saya tanya soalan sikit saya tengok dekat textbook you ni. According to your textbook, when a financial institution sells futures contract on debt securities lah, contohnya bond, in order to hedge against an increase in interest rate. This is referred to as apa? Loan hedging, loan hedge, short hedge, basis trading, etc. etc. Kalau increase in interest rate, you kena tengok balik dekat slide. Dia ada loan hedge, short hedge, kan? Types of Ada Doktor. hedge. Dia punya. You masuknya slide tu dia ada. Saya pun sendiri pun. 18 Doktor. Kalau as applied to futures market, basis dalam futures market ni macam mana? Apa maksud futures market? Saya akan tanya, itu soalan yang paling asas lah. Kan? Apa asas kepada pasaran futures? Ada forward market, ada futures. Tapi sekarang itu fokus futures. Futures market ialah difference, the underlying tu, the difference between the price of security dekat stock market and the price of futures contract on that security. The price of futures contract on that security, on that our financial instrument. Saya pun ingat-ingat lupa. Betul pensyarah ni. Sekejap apa lagi bagaimana how the financial leverage is used in futures? Financial leverage in the futures market. Sekejap saya tengok slide. Sekejap ambil sikit masa. Focus study on slides. Cuma ada beberapa yang saya cakap tadi lah. You kena take note. Kena cari terma tu. Margin account Doktor. Margin account. Margin account. Yang tu. Yang leverage. Leverage ada tak dekat slide ni leverage? Kalau ikutkan ada juga dekat muka slide 16. Slide 16 Tapi ada macam saya ingat lupa. speculation, ada speculation. Impact of leverage. Okay. The use of financial leverage. Sebab leverage ni dia boleh guna dalam keadaan. Sebab you belajar leverage dekat apa? Capital structure tau. Capital structure and leverage. Kan? Betul. So financial, how you boleh magnifies you punya gain or losses. Saya punya saya tulis balik. And then the use of financial leverage is to can magnifies. Kalau sebab financial leverage dia tak ada magnify atau magnifies. Maknanya financial leverage can be used to magnify in the context of futures ni kan. Both magnifies both gain and losses
on futures contracts. Maknanya yang ini dia ada banyak juga slides tapi you kena sampai habis juga. Kalau you tengok apa maksud systemic risk, ada yang keluar. Ada apa lagi? Dia bagi tahu soalan. What is not true regarding the futures exchange. Gitu-gitu je. Currency futures. Currency futures. Mana currency futures? Currency futures. Tak teringat dah currency futures. Ni. Currency futures. Payables. Untuk receivable papers ada tak untuk currency futures? Kat mana? Saya tengok itu je. Yang tadi lah tu currency future. Yang ni. Yang 33 ni. Okey, saya tanya you. Currency futures may be purchased to hedge. Ada receivables. Receivable ke payables? Katakan company tu dia ada melibatkan receivables or payables. Kat mana? Jadi ada currency futures kat ni. Alamak. Tak adalah. Okey, saya bagi you. Currency futures may be purchased. Kalau you, maknanya dia akan dibeli to hedge untuk lindung nilai, payables or receivable. Or to capitalize on the expected appreciation ke depreciation of that currency against the dollar. Kita beli company or financial institution, dia beli currency futures to hedge payable. Payable ni apa? Ni company lah ni kita assume. Payable or receivable? Ni tengok ya. Sekejap ya. Ada gitu. Purchase or consequence. Payable dengan receivables tu. Kita dekat mana? Saya tak ingat lah. Payable. Kau belum bayar. Ni cross hedging, short hedge. Untuk interest rate. Kita kena tahu what is short hedge ni. Saya dah bagi tahu tadi yang ini. Different financial instrument. Biasanya cross hedging ni ataupun cross ni diguna dekat currency biasa. Macam ada calculation ni kalau international finance. Alamak, kat mana notes tu
Okey, saya bagi you soalan ni untuk penutup. Kat mana tadi? Systemic currency. Okey, you jawab currency futures. Saya tulis atas ni. Currency kat mana muat? Sekejap. Currency futures. Ini dalam buku ada may be purchased. Maybe purchase to hedge ini. Saya bagi kat you payable atau receivable, account payable lah, receivable or to capitalize on the expected appreciation meningkat, appreciation ataupun depreciation ni of that, ni yang tak ada kat slide, of that currency, tapi dia ada dekat buku, of that currency against the dollar. Agak you boleh tu lah. Jawapan dia yang mana? Currency futures. Boleh baca tak? Boleh baca kan? Tulisan saya memang currency sebab ni. Currency futures may be purchased. Maknanya kita ni beli futures untuk hedging. Hedging apa? Account payable or receivable? Silver. Ha? Silver. Or to capitalize. Kita nak capitalize untuk jaga kita punya on the expected, kita jangka appreciation ke depreciation of that currency, of currency kalau kita Malaysia ringgit against the dollar. Kita kalau company lah, firm. Payable ni kita hutang dengan orang kan, kita ambil barang dengan ni supplier kan, kita tak bayar lagi kan, account payable dah kan. Betul ke? Payable. Okey, betul. Siapa jawab tadi? Dia tax. Okey, payable. Sebab you nak beli secara kredit kan, you tak bayar lagi. Jadi you gunalah currency futures. You back pada you tetapkan sekarang. Tapi tak nak bayar lagi, you hedge sekarang ni. Payable. Betul. Saya nampak payable or to capitalize on the expected. Kalau kita jangka kalau duit kita banding appreciate ke depreciate compared to sekarang ni USD. Appreciate ke depreciate? Saya tak nampak ada yang jawab tu saya sebab saya sharing. Depreciate. Appreciate lah kita punya currency. Kalau currency kita kalau duit kita nak beli US ni currency, you nak beli duit dengan duit. Kalau kita nak hedging ni, kalau kita jangka risiko kita kalau duit kita appreciate, saya pun kadang selalu keliru. Jadi you perlukan Malaysian ringgit yang lebih banyak, you jangka tahun depan because of a crisis war ni, Palestin ni, so you perlukan banyak ringgit untuk beli $1. You kena hedge lah benda tu, you jangka kan, kalau dia depreciate, tak payahlah hedging kan, you jangka mana risiko, you nak lindung lah kalau harga
you perlukan lebih banyak Malaysia ringgit untuk membeli $1. Sekarang ni tiga ringgit untuk $1 contohnya. Tahun depan you jangka RM5 untuk $1. Maknanya appreciate lah. Jadi risiko you benda yang sama you kena bayar lebih banyak. Itulah kalau company, sebab untuk dapatkan barang daripada sebuah negara lain, tapi you exchange rate you pakai dolar Malaysian. Tu dia ada cross hedging situ. So jawapan dia payable dengan appreciate. You nak capitalize punya tu. Betul. Okay, ada dekat lah. Cuma nak memahamnya. Tu je, saya rasa Payable. boleh kot. Tu je lah 1, 2, apa lagi Riba. Kalau cross hedging tu different ataupun different financial instrument. Tadi ada ataupun maknanya cross hedging ni biasa diguna untuk currency. You ada 3 currency. Katakan selalunya saya suka bagi kalau international finance, dulu lama dah tak ajar international finance. Dia ada melibatkan 3 currency, Malaysia ringgit, US dollar dengan Thai baht katakan. Macam Thai baht against USD, Malaysia ringgit USD. Jadi you nak trade Malaysian dengan Thai, tapi dua kena pergi USD dulu. Gitulah, dia melibatkan 3 currency. Ke Swiss, ke France ke dia menggunakan, maknanya different lah. Maknanya 3 currency biasanya. Itu cross hedging. Not identical, tak sama kan. Maksudnya you berurus niaga dengan Thailand, you pakai Malaysia ringgit, dia pakai Thai baht. Jadi dua-dua kena tukar pada USD dan baru identical. Panggil cross. Okay. Lepas tu ada true false lah. Kalau cross hedging ni biasa melibatkan exchange rate risk, bukan credit risk apa-apa. Yang tu true false, you kena be careful yang itulah. Lepas tu daripada segi risk lah, operational risk, credit risk, apa dia lagi, system risk, ada type C, sampai risk tu je. Okey, rasanya boleh dah. Cuma dia akan jadi you kena extra careful sebab soalan tu bercampur. So saya stop sharing dah untuk yang ni. Tak ada pasal yang ini, pasal you fokus pasal test sampai yang satu ni. Untuk tugasan grup, saya bagi tahu je dulu ni. You dah tengok tak untuk tugasan grup dekat Klik? Belum lagi Tugasan apa? berkumpulan. Tugasan berkumpulan ni dia berapa markah ya? Final 40. 15. 15. Sebab saya bagi yang saya posting kat Telegram tu yang terbarulah. 15 dia melibatkan topik CLO apa? Dia CLO 2, CLO 3. CLO 3 assignment, dia melibatkan topik 17. Topik 17 dekat textbook dengan slide. You ada dah topik tu, dia melibatkan commercial banks operation. Yang itu saya nak you baca sendiri dulu sebab saya rasa untuk tugasan ni nanti saya you tengok lepas test tu hari Ahad tu you tengoklah untuk tugasan hari Ahad next week, dan you boleh tanya saya hari Isnin next week lah. Hari Isnin kan kelas commercial bank atau conventional bank. Dia lebih pada tugasan ni melibatkan bank operation, maknanya commercial investment bank, bank-bank lah, jenis bank tu operasi dia. Tapi saya tugasan tu lebih fokus pada sources of funds dari segi aset, dia punya balance sheet items of the bank. Sebab tu kalau you belajar kan accounting, kalau reporting, company punya reporting dengan bank punya reporting is different. So banking actually ni, bila you ajar student banking, dia fokus pada balance sheet. Asset bank apa? The sources of funds, sebab company sources of fund dia daripada equity tu kan, bank daripada deposit.
So dia punya balance sheet item is different. Banyak orang aja kalau untuk Islamic Bank dia punya sources and users of fund pun different. Sebab dia melibat kontrak Islamic Syariah tu. Cuma yang saya ada bagi 3 actually, yang 2 tu sama. Pertama, you kena prepare slide untuk ni dia punya soalan tu saya dah lupa. Kononnya group ni you jadi consultant, lepas tu you pilih ke? Saya tak ingat dah soalan yang saya tulis dekat sebab saya ada ubah-ubah. Pagi tadi baru saya siap soalan tu. Nanti lepas test you tengok soalan tu, maknanya saya nak you berdasarkan 3 sebab saya bagi 3 bab. Chapter 17 daripada teks, chapter 21 satu tu non-bank fokus pada financial institution atau saving institution, thrift tu. You tengok kat situ tapi you pilih yang mana you nak. Dan you cerita dia dari segi katakan, dan satu lagi saya bagi extra tu ialah on Islamic Bank operations. So dia berbeza tapi dalam tu ada nota je. Jadi you pergi kat situ you tengok kalau you nak ambil conventional commercial bank ke, you nak ambil investment bank ke, you fokus pada dari segi asset, sources of fund, dia punya and users of fund untuk investment bank kata. Tapi you tengok dalam konteks Malaysia. Sebab yang buku teks tu dalam konteks US kan. Tapi tapi dia banyak benda sama pun saya tengok. Tapi kalau you nak buat Islamic Bank, ada slide tu, saya bagi slide tu, ada 2 slide. Satu PowerPoint slide, satu lagi guide note slide. Cuma you kena update pada yang latest info lah sebab yang itu slide yang saya gunakan masa saya ajar, mungkin 2-3 tahun lepas saya ajar Islamic Bank Operations. So kalau saya pensyarah lain mungkin saya lebih fokus pada balance sheet item. Saya suka tengok. So you boleh bezakan dia ada off balance sheet item dengan balance sheet item. Kalau Islamic Bank dia ada tu yang membezakan dia dengan conventional. Even ramai juga kalau you pun non-Muslim, you bekerja dekat Islamic Bank, you kena tahu macam mana dia buat tu. Dia base sebab dia ada kontrak dia. Cuma you jangan terlalu tu sangatlah, buat ringan-ringan je. Tapi slide tu dan dia slide tu untuk sebagai report, you buat dalam bentuk slide. Nanti saya tengok balik soalan tu, nanti kalau tengok soalan tu saya boleh explain kat you hari Isnin minggu depan saya explain. You boleh tengok-tengok lah, you boleh tanya saya. Cuma nak menerangkan kalau you pilih bank commercial bank jenis apa, bank foreign bank, so sources of fund dia gana karakter dia dekat balance sheet tu. Dia ada off balance sheet, OFF, item yang bukan dalam balance sheet. Asset dia, liability dia kalau balance sheet kan. Kalau orang account memang kena tahulah. Kalau you pilih Islamic Bank, apa itu? You cerita je. Secara umum Islamic Bank dia banyak ada macam ada berapa 16 ke 17 kat Malaysia, tapi dia punya berbeza-beza juga dia secara yang dekat slide secara umumnya, sebab ada setengah bank dia guna kontrak ni, ada setengah bank dia guna kontrak ni untuk pembiayaan dia tapi secara umumnya lebih kurang gitu. Inilah lepas tu ada dan you buat video tu based on slide tu. Maknanya slide tu sebagai macam nak bagi report, tapi saya tak nak dia tulis report panjang. Slide tu kalau boleh bagi ringkas je, bagi yang macam point gitu je. Saya tak ni, kalau benda yang detail sangat you cuba highlight je untuk tu. Dan macam nak tu nanti dia akan trigger, kononnya ada sesi Q&A lah. You pilih, lepas tu kalau you dah boleh fikir topik, you boleh tanya saya pun. Tapi dia punya time tu kena agak suntuk lah. Itu saya minta maaf lah. Lepas tu you buat macam untuk present slide tu, because you tak boleh physical, face to face, you buat video untuk presentkan slide tu. Kemudian ada satu lebih lagi compulsory wakil kumpulan untuk masukkan dalam, yang itu saya tak letak markah, tapi saya akan masukkan dalam group punya markah juga. You pergi website mana tu, bank yang you nak, bank atau bukan bank, tabung haji ke, tabung haji saving institution but it is not bank, ataupun lembaga tabung akan tentera. Saya tak pasti LTA ada tak website.
Ataupun senang you pergilah bank ke, you cari produk dia, instrumen dia ataupun services yang dia offer. You cari 3. Satu kumpulan hanya dia punya respon satu je, bukan macam satu kumpulan tu bukan individual, it is group. Macam seorang tu you masa you respon tu you listkan nama you punya group members sekali. Sebagai wakil seorang tu you katakan produk ni apa yang services atau apa dia offer tu, you cuma bagi tahu kat you pilih 3 je, katakan you ambil Maybank. Produk dia ni asset ke atau users of fund ataupun liability sources of fund. Sebab apa you kata gitu? Buatlah 1 ayat 2 ayat je. Untuk justify buat apa you kata, buat apa, why. You kata produk yang Maybank ke ataupun CIMB ni, buat apa you kata dia under liability sources of fund. Ataupun users of fund asset lah. Pilih 3. Tu dalam tu, dan dia tarikh dia kalau yang tu you boleh respon mulai hari ni sampai ke minggu ke-14, sebab mulai semester ni pensyarah kena by minggu 14 kena carry marks, kena settle. Kalau selalunya sebelum ni masa student buat final baru settle carry marks. Ni first time baru keluar dia kena settle. Sebab tu saya limit pada 12 hari last day minggu ke-14. Kalau saya pun tengok kalender tadi, saya dah letak tu lah. Tu saja. Tapi untuk masa sekarang, you fokus untuk test ni. Baca, saya punya tips, baca betul-betul slide dan ada beberapa tambahan macam market maker, what is market maker, dan tadi tu you take note, please. Saya masih record lagi ke? Saya masih record lagi. Panjang betul recording nanti. Okey, saya stop recording boleh? Boleh tak? Sebab saya memang hopefully you itulah. Lepas tu nanti untuk final saya akan buat loom lah, sebab kita ada berapa topik kot yang kalau you tengok yang saya baru posting letters dekat tu, dia ada 3 topik untuk final. Final nanti kita campur MCQ dengan mungkin 1 ke soalan structure. Ataupun semua MCQ lah, tengok keadaan. Kalau saya nak ni, saya buat semua MCQ. Saya belum to decide lagi. Okay? Boleh tak? Ada apa-apa masalah tak yang lain? Ada 78 orang ni. Yang semester 4. Okay, semester 4. Harap subjek ni boleh skor InsyaAllah Doktor. Saya pun dah lama tak bertukar-tukar term. Dia kena, pensyarah pun kena study betul-betul. Selama ni kalau subjek biasa aja, dia goreng-goreng tu ni, dia banyak term-term yang you kena ni lah. Okey. Yang lain ada nak tanya apa-apa selain Ashraf? Selain Ashraf. Ashraf je. Nabilah, apa siapa lagi? Tak ada, Doktor. Kalau ada tu saya rakam, saya akan off recording sekarang ni, fokus sebab test 1 hari tu, sebab satu topik lagi kalau saya bagi 15% banyak sangat. Jadi yang hari tu 10%, yang topik ni sebab 3 chapter 20%. Tapi yang saya highlight tu yang tu keluarlah insya-Allah. Okey. Saya stop recording dah 2 jam.